Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Um, so hari ni kita nak seperti yang saya cakap sebelum ni, nak buat live untuk cara nak buat Google Ads. Tapi untuk video kali ni, technically saya pun ajar laju-laju lah. Tak adalah nak explain every detail thing. So saya akan sebut mana yang penting so that you boleh buat, zap laju, that's it. Okay. Jangan risau, video ni saya biar aja dalam post dekat Facebook saya. Sebab tak adalah saya nak delete ke apa. Okay, sabar kejap. Okay, so nak tanya semua orang ni, dengar ke tak suara saya? Saya bebel ni dengar ke tak? Jelas ke tak? Dia slow ke tidak? Okay, just nak tahulah. Okay, dengar. Alright, so tanpa buang masa, sebab saya tak nak buang masa. Sebab kalau korang nak tengok video ni, korang just boleh tengok balik. Okay, so kalau ada soalan ke apa benda, terus komen lah, bagi tahu cepat-cepat so that saya boleh tunjuk terus lah. Tapi saya tak adalah nak tunjuk benda-benda yang PNC ni. Kalau melibatkan PNC, saya tak boleh nak sebut lah. Okay, so ada 5 orang tengah live. Hafizah Abdul Rahim. Siapa Hafizah Abdul Rahim ni? Okay, saya tak tahu. Sorry sebab gambar-gambar unta, tak nampak muka. Okay, tanpa buang masa lebih lanjut, saya tunjuk. So ini adalah you punya dashboard Google Ads. Okay, so first kali, apa yang you kena buat adalah technically, kalau sebelum you nak buat Google Ads, first kali yang you kena buat adalah cari keyword. Okay, cari keyword untuk run iklan lah. So kalau you nak tahu, Google Ads ni untuk business yang biasa, yang normal. Okay, tak ada nak kata normal, tapi kalau jual beli barang tu semua, itu maksud saya normal. You boleh buat 3 jenis video. Satu teks, okay, satu gambar, dan satu lagi adalah video. So untuk teks ni dia akan keluar macam ni lah. Okay, so kalau you search contohlah sanitizer. Okay, since sekarang ni semua orang cari sanitizer dengan face mask. Okay, so type je sanitizer, dia akan keluar dekat atas ni lah. Okay, yang ada ads ni, ini adalah contoh teks. Dan gambar, kalau gambar you boleh tengok macam, saya malas nak tunjuk kat ni. Kalau gambar you boleh tengok macam dekat mudah.my, The Vocat, Cakap Keli. Okay, gambar-gambar tu, ada certain gambar dalam website tu, itu adalah iklan Google Ads. Okay, kalau you nak tengok contoh juga lah, contohlah saya type di talian, tak naklah mudah.my. Okay, kalau ada lah, saya tak tahu ada ke tak. Okay, sorry, saya kena tutup. Okay, saya refresh balik sebab dia kadang-kadang ada. Ni adalah contoh iklan Google Ads lah. Contoh ke ni, mana betul ke tak ni, saya tak pasti sebab dia gelap, tak nampak ikon. Tengok jap kalau ada gambar yang lain. Contoh saya type XR ni pula. Yes, macam ni, ads choices ni. Ini adalah contoh iklan gambar Google Ads. Okay, dan yang lain satu video tu kalau you tengok dekat YouTube lah. Okay, kalau you tengok dekat YouTube, yang korang selalu tekan skip tu, itu adalah iklan video daripada Google Ads lah. Okay, so macam saya cakap, sebelum you nak buat campaign Google Ads ke apa, first you kena cari keyword dulu. Okay, so untuk tak nak
guna platform berbayar ke apa, saya pun selalu guna cari keyword yang orang kata cari yang simple je lah. Okay, so contohlah saya type Google google.com.my. Okay, so contohlah saya nak buat iklan untuk sanitizer. Okay, sanitizer. Okay, saya akan type. So kalau tengok dekat sini, ini adalah contoh keyword-keyword yang you boleh guna. Okay, kalau you nak run this keyword, memang boleh lah. Sebab sekarang ni Google Ads ni dia tak sama macam SEO. SEO kita nak tengok volume, berapa banyak search apa benda tu semua. Okay, sebab penting untuk kita naikkan ranking. Kita akan naikkan ranking yang ada search volume yang banyak lah. Tapi kalau untuk Google Ads, tak kira lah kalau 5 ke orang search ke untuk keyword tu, 5 orang je, you type je lah, you letak je. Sebab benda ni tak ada masalah. Sebab kita nak dapat orang kata customer yang banyak lah. Okay, sebeberapa customer yang banyak, mana yang kita boleh kaut, kita kaut je. Okay, so ini adalah salah satu orang kata Google suggestion. Okay, so basically apa yang keluar dekat sini benda yang biasa orang Google lah, yang orang akan search. Dan juga you boleh tengok dekat belah bawah sini. Okay, search related to sanitizer, you boleh tengok kat sini lah. Okay, so first kali yang you kena buat adalah letak notepad. Okay, so you type satu-satu benda ni semua. Okay, macam hand sanitizer. Contoh saya buat satu persatu. Hand sanitizer formulation Purell sanitizer, Walmart Dettol price, tak nak lah. Kita letak hand sanitizer price, bulk facts. Okay, dan yang lain-lain lah atas ni lah. Dan kalau lagi satu, kalau you nak tengok keywordtool.io jugalah, you boleh tengok. Okay, sanitizer, type dekat sini. Slow sikit. Dengar. Sorry, cakap dengan bini je tadi. Okay, so kat sini adalah a few things lah yang orang akan Google sanitizer. Okay, sanitizer. So you type je seberapa banyak yang boleh. Okay, halal untuk bayi. Okay, sebab ni standard yang orang akan cari lah. 500 ml. Alkohol 75. Okay, apa lagi? Ada alkohol. Okay, ni semua yang orang carilah. Okay, sanitizer Malaysia. Okay, so cukup kat sini lah. So kalau nak ikutkan, kalau rajin nak buat banyak-banyak, you letak banyak-banyak benda semua. Okay, so dah settle kat sini. Sekarang ni you, daripada yang dekat sini, you nak kena tahu juga negative keyword. Okay, so negative keyword ni maksudnya kalau you tak nak orang search keyword tu untuk tekan iklan you. Sebab sekarang ni kita kalau boleh nak jimatkan cost. Okay, so kita tak nak iklan orang yang nampak iklan kita tu, bila dia tekan, dia masuk, dia tak minat pun dengan iklan kita. So macam contohlah, kalau tengok dekat sini ada hand sanitizer formulation. Okay, biasanya untuk orang yang nak tahu formulation ni, mungkin orang yang nak buat sanitizer lah. Okay, so kita tak nak orang nak buat sanitizer tu, kita nak jual sanitizer dekat orang. Okay, so maksudnya dekat sini saya akan letak negative keyword formulation. Okay, so lagi satu, facts ni mungkin saya tak nak juga, so saya akan letak facts. Okay, dan apa lagi yang saya tak nak? Agak-agak contoh kalau orang guna sanitizer, contohlah. Okay, sebagai contoh, saya tak nak cari agent pun. Okay, so orang akan Google hand sanitizer agent sanitizer.
Okay, let's say macam tu. So saya akan letak keyword agent juga. So untuk keyword-keyword ni jangan letak ayat panjang-panjang hand sanitizer price. Okay, hand sanitizer formulation ni, ini full ni jangan letak dekat jangan letak dekat negative keyword. Okay, sebab apa? Contohlah formulation ni kita letak hand sanitizer formulation. Okay, so kalau kita letak negative keyword hand sanitizer formulation, maksud je dekat sini orang nak cari keyword hand sanitizer ni. So kalau kita letak negative keyword, maksudnya tak guna kita letak hand sanitizer dekat sini ni. Sebab kalau orang Google je hand sanitizer ataupun hand, iklan kita takkan keluar. So benda tu kita tak nak. So benda-benda yang macam satu ni, satu je lah keyword kalau boleh untuk negatif ni. Okay, satu orang kata ayat. Okay, so since dah formulation ni tak nak dan bab ni pun tak nak, kita buang facts. Okay, so that's it. Okay, so sekarang ni kita contohlah you dah buat semua benda, you dah dapat detect semua keyword yang possible untuk orang beli you punya produk. Okay, dan baru kita start buat Google Ads. Okay, so saya akan masuk campaign kat sini. You tekan campaign dan tekan add new campaign dekat sini. Okay, so first of all, kalau you masih belum buat, you tak pernah buat lagi, better you create account Google Ads dan you sepatutnya akan dapat RM150 code discount. Dia bukan code discount, dia macam dia tolong top upkan 1.5 lah, Google yang bagilah. Okay, promotion by Google. Dan untuk bank account, okay, so you boleh guna kad kredit, kad debit. Tapi kalau guna kad debit, biasanya macam saya guna CIMB dulu memang tak boleh. Even ada a few times tahun lepas dan tahun ni juga, kad CIMB tu Google Ads tak terima. Tapi yang boleh terima Maybank. Cuma kalau Maybank tu tak lepas, you kena contact bank, kena contact Maybank, kata saya nak buat Google Ads. Okay, guna kad debit saya ni. So baru diorang approve dan baru you boleh gunalah. Okay, untuk register account lah. Okay, so sekarang ni saya nak tarik orang, either nak buat sales kat sini boleh, nak tarik ke website traffic pun boleh, tak ada masalah, as long as website tu ada link. Website mesti ada link. Apa tadi nak cakap? Okay, so untuk campaign ni, jenis-jenis ni, kalau tengok belah bawah ni ada campaign types ni. So kalau sales, you boleh buat search, display, shopping, video dan smart. Okay, kalau leads ni pula lebih kurang sama. Kalau website, dia tak ada shopping. Dia ada shopping, display, video, smart. Smart yang dia tak ada. So kalau yang ni, dia ada display dengan video saja. Kalau brand awareness, dia ada display dan video saja. Kalau apps, untuk apps sahaja. Okay, dan yang biasanya yang saya gunakan kalau saya nak kumpul database, saya akan gunakan leads lah. Okay, tapi biasanya saya akan gunakan either sales dan website traffic. Tapi yang paling saya akan guna adalah website traffic lah, sebab first saya nak orang masuk ke website dulu lah. Sama dia nak ataupun tak nak, dia ada funnel dia yang saya create. Okay, yang membolehkan orang beli. Okay, tapi saya punya objektif yang pertama adalah tarik orang masuk ke website. Okay, so dah settle dekat sini, saya akan select campaign type. Okay, kat sini you boleh pilih lah nak shopping ke, display ke, search ke, video ke. Okay, tapi untuk tarik website, saya nak buat search sajalah. So untuk link website, saya akan gunakan website yang ni, contoh. Okay, dan saya buat, tekan continue lah. Okay, so kat sini letak campaign name, search network, mod track, sanitizer. Okay, ni adalah nama campaign saya. Okay, so untuk network, saya biasanya saya akan tutup satu ni je lah, display network ni. Sebab display network ni saya akan gunakan gambar biasanya. Okay, saya tak guna untuk search network, untuk display network ni lah. So kalau untuk search network, saya akan pilih search network saja, saya tak akan includekan dengan display network. Okay, so dah habis itu show more setting, yang ni biasanya saya tak ubah langsung lah.
Okay, kalau nak start and date ni biasanya saya akan buat secara manual lah. Kalau saya nak start iklan tu, saya akan biar dia run. Kalau saya nak stop, saya buka Google Ads account, saya akan pause iklan tu. Okay, so yang ni saya takkan mention, you survey sendiri lah. Okay, dan yang ni kalau you nak check by location, okay, kalau you nak check, kalau you nak set Malaysia, Malaysia lah. Tapi kalau you nak check enter another location, you boleh lah letak Selangor, contoh Kuantan ke. Okay, so dia akan keluar macam ni. Okay, so that's it. Dan turun ke bawah lagi. Okay, so untuk language, yes, saya akan pilih English, Malay dan Chinese. Tapi biasanya Chinese tak lah. Okay, saya akan biarkan English dan Malay sahaja. Okay, sebab website pun either English ataupun Malay. And ayat iklan saja pun either English dan Malay saja, saya tak ada buat Chinese lah. Okay, tak tahu buat bahasa Cina ni macam mana. Tulisan pun saya tak tahu, tak belajar lagi. Okay, dan audience ni you boleh biar sahaja. Okay, untuk yang first create. Okay, dan bajet ni adalah bajet yang you sanggup spend untuk sehari. Contohlah saya sanggup spend untuk RM20 sehari saja. Okay, dan yang ni part paling penting, bidding. Okay, so bidding ni macam mana you patut buat. Okay, you boleh set conversion value ataupun clicks ataupun impression share. Tapi biasanya saya akan gunakan select a bid strategy directly. Okay, not recommended tapi recommended by me. Okay, so first kali rule kalau you nak main Google Ads ni adalah apa yang Google Ads ni recommend, jangan tekan. Okay, so sebab apa? Sebab dia adalah apa yang Google recommend adalah dia nak, kejap, kenapa ada suara saya dekat sini ya? Oh, ada suara kat sini ya. Okey, abaikan. Apa tadi cakap? Google jangan recommend pula. Kalau benda yang Google recommend, jangan you pergi tekan, sebab basically sebenarnya Google nak buat duit. Okay, so apa yang dia recommend adalah benda yang untuk you keluar duit lagi banyak lah. So saya tak suka, saya jenis yang jaga cost. Okay, so saya akan set secara manual. Okay, so bila you tekan, you boleh set target CPA, target ROAS, maximize clicks, maximize conversion value, target impression share dan juga manual CPC. Okay, so kat sini you boleh tengok kalau you letak sini dia keluar macam ni lah. So you baca lah satu-satu ni apa benda. Okay, biasanya ada dua je yang saya akan guna. Satu maximize clicks, tiga maximize conversion dan juga manual CPC. Tapi first sekali bila fasa pertama sekali saya buat dan fasa untuk optimize, saya akan gunakan manual CPC ni lah dulu. Okay, so dah settle kat sini, saya akan tutup benda ni. Sebab bila saya tekan, well, it's recommended by Google dan duit saya cepat habis. Okay, tapi tengok jugalah kalau you macam jenis nak habiskan stok cepat, nak jual laju semua, you boleh tekan lah. Okay, tak ada masalah as long as you jaga you punya costing. Okay, so saya akan tutup. Dan kalau show more setting ni tak ada apa-apa, saya nak ubah. Dan yes, ada side link, call out dan call extension. Ini adalah extension by Google Ads. So apa benda side link, call out, call ni semua, kalau you tengok dekat sini, okay, kalau you perasan kat sini ada nombor phone, dia letak nombor phone. Ini adalah contoh call extension. So kalau you letak dekat dalam ni nombor phone you, well, dia akan keluar lah. Dan kalau you optimize untuk mobile punya iklan dekat dalam phone, so orang yang klik nampak you punya iklan, dia boleh terus call. So biasanya benda ni sesuai untuk servis lah. Okay, untuk servis memang best, macam untuk car wash, untuk orang repair aircon and so on lah. Anything about service, call is the best lah. Okay, so
itu adalah salah satu extension. So kalau untuk site extension ni, kalau nak letak link extra lah, contoh aircon service, contohlah kalau ada. Ada. So ini adalah contoh site link. So dia tulis direction dengan services. Ini adalah contoh lah. So saya tak tahu ni kenapa cacat sangat rupa dia. Okay, saya try cari lain. Apa benda jamu, ada tak agak-agak jamu, tak ada site link. Tapi kalau tengok ada ni sebenarnya site link juga ni. Miss V ketat grip menyedut. Payudara montok kencang. Okay, tak nak jamu. Okay, but that's it lah about site link extension. So kalau nak tahu lebih lanjut pasal extension ni, sebenarnya saya ada buat dekat, saya ada tulis artikel apa itu Google Ads ni, tak silap saya lah. Ni ada search, ni adalah site link. Okay, ni video saya tak ada explain pasal site link pula. Pastinya ada hari tu buat. Okay, tak kisah, tapi try lah cari info apa-apa dekat website saya tu. Okay, so kalau untuk selling ni, obviously saya tak ada nak buat, tapi kalau nak buat boleh je. Okay, tapi saya tak nak lah buat. Okay, so untuk call out extension ni pula, call out extension ni dia akan tulis extra lah. Okay, kalau tengok dekat sini dia ada tulis easy return policy, discount up to 90%, 5 million users return. Tak silap saya ni ayat iklan dia direct terus. Tak ada contoh ni lah. Banyak iklan yang saya buat saya dah tutup, so tak dapat nak bagi example. Tapi try Google lah. Okay, so apa-apa benda kat sini kalau boleh you try Google lah. Ada banyak lagi. Kalau you add function ni, ada banyak structure snippets, message extension, promotion, price extension, location extension. Okay, so benda-benda ni semua saya suggest you Google je lah. Okay, sebab saya pun nak buat laju, saya akan letak nombor call ni je lah kot. Okay, settle. Yang ni saya tak nak. Okay, saya biar je lah. Save and continue. Okay, so dah sampai dekat sini. Ini adalah nama dia add group. Okay, so add group ni contohlah add group di mana biasanya saya akan buat untuk saya buat iklan English dan Malay. Okay, so tadi saya buat mock track sanitizer kan. So sanitizer Malay ke nak English lah, tak nak Malay lah. Okay, so default bid ni adalah untuk per keyword. Okay, so macam tadi kita dah cari keyword ni. Okay, so first kali yang you kena buat adalah benda ni copy je terus masuk sini. Okay, so default bid ni adalah bid yang you nak bid. Okay, so contohlah kan saya dah letak hand sanitizer. Okay, contohlah saya Google hand sanitizer. Okay, so kat sini ada keluar banyak, dengan kat bawah ni pun ada. So maksudnya orang yang guna Google Ads ni banyak gila untuk jual sanitizer. Dan banyak company yang besar-besar macam Wish.com, sanitizer gel supplier ni pun not bad juga. 360 gift, Life 3. So susah sikit lah. Okay, kalau nak menang untuk bahasa Inggeris. Okay, so you kena faham Google Ads ni adalah iklan based on bidding. So lagi banyak bidding, lagi tinggi bidding yang you letak, ranking dia lagi atas lah. Okay, tapi dia ada formula dia sendiri. Kalau nak ikutkan formula dia, you boleh tengok dekat website tadi saya ada. Mana tadi? Ni. Apakah itu Google Ads? So ni dia punya formula ad rank. So ad rank ni define mana yang duduk you duduk atas ke, ataupun you duduk bawah sekali ke, ataupun you duduk dekat second page. So ad rank sangat penting. Okay, sebab kita kalau boleh nak orang tu nampak iklan kita dan dia klik iklan kita. So bila dia kata ad rank, so formula dia lah max CPC
kali dengan quality score. Yang ni tambahan saja. Basically dia sebenarnya tak main peranan pun, tapi dia agak main peranan, tapi dia tak susah nak explain kat sini. Okay, abaikanlah extension ni, you just tengok max CPC dan quality score. So max CPC ni cost per click. Okay, so kalau you letak bid lagi tinggi, contohlah you letak RM3, lepas tu contohlah you letak RM3, saya letak RM4, okay, per click tau ni. Okay, so maksudnya saya punya iklan nanti bila you run iklan dan saya run iklan, obviously saya akan duduk atas lah. Okay, tapi you kena tengok juga dengan quality score. Quality score ni maksudnya adalah quality iklan you. Okay, so benda untuk Google Ads dengan Facebook Ads both ada quality score, tapi saya rasa untuk quality score Google Ads ni dia jauh lagi penting lah. Kalau macam Facebook Ads, saya tak pernah pun tengok quality score dia berapa. Okay, adalah tulis 9, 8, 6. Tapi kalau untuk Google Ads, memang saya akan tengok quality score dia. Sebab kalau quality score saya 10/10, which maximum, okay, per 10 tu adalah maksimum. So kalau saya dapat 10/10, cost saya rendah pun, contohlah you punya bidding iklan RM4, saya letak RM3. Quality score saya 10/10, tapi you punya 7/10. Okay, maksud je kat sini saya akan menang lah. So macam mana you bacalah benda ni. Kat sini ada rank dia, mana dapat skor tinggi, walaupun dia cost dia rendah kat sini banding dengan yang bawah ni RM2.35, tapi quality score dia 3, maksudnya dia duduk rank paling last lah. So quality score dan max CPC ni kenalah, orang kata kena solid lah dua-dua. Okay, kalau semua kompetitor you semua quality score dia 10, maksudnya memang you nak lawan, cara nak lawan adalah dengan brand dan juga cost per click. Okay, maksudnya you kena letak bidding lagi tinggi lah, lagi bagus. Okay, so contohlah kat sini saya tak ada nak letak tinggi pun, tapi based on apa yang saya tengok ramai gila orang buat, sepatutnya dia sangat mahal lah. Okay, so contohlah saya takkan letak RM4 lah. Tempat-tempat biasanya saya akan letak RM4.12. So kalau ada orang letak RM4.10 ataupun RM4, saya still menang. Okay, sebab saya letak lagi banyak. Okay, so that's it. Dan lepas settle kat sini, kalau you nak tambah ad group, tambahlah. Cuma saya biasa buat kemudian. Okay, so dah settle dekat sini, saya akan save and continue. Okay, so kat sini adalah di mana kita nak buat ayat iklan lah, text ads. Okay, so saya malas nak fikir, saya tiru je lah hand sanitizer Malaysia. Mana tadi? Hand sanitizer Malaysia, 50% discount. For you. Okay, lagi yang ketiga ni biasanya optional lah, tapi sorry, bukan optional, dia kena letak 50% discount, free shipping. Contohlah saya letak macam ni je. So link path ni basically final URL tu you kena letak link mana yang you nak bawa customer you pergi lah, orang yang klik iklan you pergi. Okay, tapi display ni just untuk paparan, untuk rupa iklan sajalah. So kalau saya letak contohlah Mocktrap, tapi saya tulis sanitizer, so maksudnya dia takkan masuk link mocktrap.com sanitizer ni. Okay, yang dia masuk adalah link ni lah. Okay, so dah settle kat sini description, you tulis lah apa-apa yang you nak. Cuma saya akan yang ni memang saya tiru lah. Okay, tapi dekat sini dah lebih, so saya tutup kat sini. Sekejap, kat sini je kot.
Okay, saya letak bawah. Alright, so technically settle. Okay, kalau boleh you maksimalkan lah penggunaan ayat iklan ni sebab kat sini dia ada limit. Okay, so you tak boleh nak letak extra panjang ke apa benda lah. Dan yang paling penting sekali bila you nak buat iklan, make sure you buat iklan tu biar nampak proper lah. Kalau you tengok kat sini H besar, S besar, M besar, so huruf depan semua agak besar kecuali yang bawah ni, yang depan besar. Bila saya letak notah, huruf besar balik. So buat dengan proper lah, jangan buat macam mix missionary ni. Okay, sebab dia nampak unprofessional. Okay, H kecil, P bawah ni kecil, semua huruf kecil lah, tak ada huruf besar pun. Okay, so nampak kurang nice lah. Okay, nak kata dia efek dari segi klik tu saya tak pastilah, saya tak berani nak cakap sebab saya tak tahu. Okay, so dah settle dekat sini. Kalau you nak tambah ads, you boleh done and create next ads, tapi saya nak habiskan kat sini saja. So you save and continue. So bila save, maka congratulations, your campaign is ready. Okay, so dah settle kat sini, continue to campaign. Okay, so tadi you ada buat negatif. Okay, so dekat sini you nak letak negatif ni juga. Okay, so kat sini you pergi dekat bahagian keyword. Okay, you pergi kat bahagian negatif keyword. Dekat sini baru you letak negatif keyword tu tadilah. Okay, zap. So campaign, make sure jangan letak campaign yang merepek. Kalau you ada buat campaign untuk bisnes lain lah kan. Okay, make sure you punya campaign adalah campaign yang you buat tadi. Zap, settle, tekan save, settle. Okay, so kalau you nak tambah, you tambah je lah kat sini. Contohlah save. So kalau orang cari sanitizer, so iklan tak akan keluar. Okay, kalau dia type sanitizer, yes, dia akan keluar. Okay, so that's it. Dan lagi satu benda penting yang saya nak bagi tahu bila you buat iklan, contoh saya pergi dekat search term ni, okay, bagian keyword. So dekat bawah ni biasanya dia akan tulis keyword yang orang Google yang klik iklan you. Okay, so orang yang klik iklan you, so basically contohlah saya buat sanitizer. Sanitizer keyword tu agak general sebab bila saya letak sanitizer je, ada potensi orang yang nampak iklan saya tu dia bukan Google sanitizer je, dia Google hand sanitizer Malaysia. Okay, let's assume that dia Google hand sanitizer Malaysia. So bila dia Google hand sanitizer Malaysia, tapi keyword yang kita set sebenarnya tadi sanitizer je. Okay, so kat sini dia akan keluar, dia akan tulis hand sanitizer Malaysia. Okay, bila you dapat macam tu, okay, kenapa penting dekat search term ni? Sebab bila you dekat bahagian keyword, mana keyword search keyword. Okay, so contohlah sanitizer, contoh tadi saya tak tulis sanitizer saja, tulis sanitizer. Okay, okay, unknown. Okay, abaikan ni dulu, just make sure dia eligible. Okay, contohlah sanitizer. So kalau saya letak max CPC saya adalah RM4.12. Okay, tapi orang yang klik iklan saja, dia klik hand sanitizer Malaysia. Okay, maksud dia kat sini, yes, memang dia akan nampak sebab ada keyword sanitizer dekat situ. Cuma bila dia klik, dia nampak iklan saya, dia klik iklan saya tu sebenarnya adalah mahal. Okay, sebab bila sanitizer ni dia sebenarnya dia nak cuba memperluaskan dia punya search, orang kata search volume. Okay, so bila besar dia buka in general, maksudnya cost you per click tu memang akan jadi tinggi. So kalau you nak lowerkan dia punya cost tu, pastikan you jumpa keyword, the exact keyword yang orang Google. So kalau orang tu memang Google hand sanitizer Malaysia, pastikan you ada keyword hand sanitizer Malaysia lah kat sini. Okay, tadi ada hand sanitizer Malaysia, mana hand sanitizer Malaysia ni, sanitizer Malaysia, hand sanitizer, tak ada. Okay, contohlah saya letak hand sanitizer
Malaysia. Okay, so dekat sini baru you punya baru kalau dia klik iklan kita tu tak adalah RM4.12 tu Google rembat terus. Okay, maksudnya kat sini mungkin average klik saya jadi mungkin lah RM2, RM3, tapi dia takkan sama dengan cost klik untuk keyword sanitizer tu. Dan ada lagi satu tips. Okay, so saya save ni dulu. Okay, so untuk yang terakhir sekali, okay, yang ni memang betul-betul last. Okay, ini semua adalah basically general. Okay, sebab kita tak guna keyword face. Okay, keyword face pula, keyword modifier nama dia. Okay, so macam mana saya nak kurangkan lagi kos adalah, contoh lah, saya guna hand sanitizer Malaysia. Maksudnya kalau orang tu search dekat Google hand Malaysia, tak ada sanitizer hand Malaysia, iklan saya potensi untuk keluar juga dekat dia. So which kita tak nak. So kita nak betul-betul kita dah tahu tadi dekat search term ni akan keluar the exact keyword yang orang Google. Okay, the exact keyword yang orang Google. Betul lah. Okay, so bila kita dah tahu search term tu, okay, pastikan, contoh lah, saya dah jumpa dekat search term ni ada orang memang Google hand sanitizer Malaysia untuk nampak iklan saya. So dekat sini bila saya tak nak orang lain Google hand Malaysia, saya tak nak dia keluar, so saya akan modify. So ini adalah broad match. Okay, dia ada face dan juga exact. So exact ni maksud dia orang tu kalau guna hand sanitizer Malaysia, dia baru dia nampak iklan saya. Okay, contohlah kalau dia Google hands, ada S. Okay, hands sanitizer Malaysia, iklan saya dia tak akan nampak, dia tak akan keluar, iklan saya tak akan keluar. Sebab exact ni maksudnya dia betul-betul keyword yang dalam ni. Okay, yang keyword dalam ni saja baru iklan saya akan keluar dekat orang tu. Okay, sebab kita nak cari dekat Google kan, sebenarnya nak cari customer yang quality. Okay, dan kat sini kita boleh monetize dia sebaik mungkin. Dia tak macam Facebook. Facebook dia akan kejar-kejar orang kan, paparkan dekat newsfeed, dekat video. Okay, dia secara rambang jugalah kalau Facebook ads ni. Tapi kalau untuk Google Ads, you boleh control benda tu. You nak orang yang cari hand sanitizer saja yang nampak iklan you. You tak nak orang cari tisu sanitizer ke apa benda ke. Kita nak hand, contohlah you nak control yang gel type ataupun water base ke, you boleh control semua benda tu. So yang ni maksud dia, macam saya cakap, exact apa yang keluar dalam ni saja baru iklan you akan lebih murah lah sebenarnya. So kat sini sebenarnya kalau you nak set, you boleh set lagi murah lah. Okay, RM3.51 contoh. Okay, kat sini you boleh pergi rendah, sebab kalau orang yang Google tu memang Google the exact same thing, lepas tu dia klik iklan kita, itu adalah nikmat yang sebenar. Okay, sebab kita dapat the high quality customer, dan cost kita per klik tu memang akan rendah, gila-gila rendah. Okay, so that's it. Okay, so kalau nak tengok macam, sorry tadi tak habis. Sanitizer contohlah ni broad, so saya akan biarkan broad. Kalau hand sanitizer saya akan letak face match. Okay, sebab apa? Sebab dia akan detect ayat ni dalam ni, tapi untuk selepas dan sebelum. Maksud saya selepas dan sebelum ni, contoh dekat sini tadi saya Google hand sanitizer kan. Okay, tapi dekat sini kalau you tengok banyak orang Google hand sanitizer recipe, Amazon, Near Me, Price, Walmart, Bulk, Whites, Purell. Okay, tapi saya dah letak face. Okay, so maksudnya kalau orang tu Google hand sanitizer recipe, Amazon, Near Me, Price, Walmart, Bulk, Whites, Purell, iklan saya dia akan nampak jugalah. Okay, kalau dia Google harga hand sanitizer, okay, harga hand sanitizer, still dia akan nampak iklan saya juga, sebab saya dah letak face keyword dekat sini. Okay,
Dia lain macam exact tadi. Exact tu kena betul-betul sama. Yang ni kita nak dalam kurungan yang dalam ni je lah. Ni saya buat awal-awal buat kurungan. So kalau dia Google ada hand sanitizer, dia akan nampak iklan saya. Kalau dia Google kilang, dia akan nampak jugalah. So bila saya bukan kilang, which you dah tahu dah. Lagi satu, apa yang you kena buat adalah masuk negatif keyword, letak kilang. Okay. Dan saya juga bukan supplier, so saya letak supplier. So that's it. Okay, sabar jap. Ada orang buka game. Saya kena tutup dulu. Okay. So korang tak ada soalan langsung ke apa ni? Okay, tak ada soalan langsung. Faham semua? Okay, so last kali dekat bahagian add extension ni, kalau you nak tambah extension, letak kat sini extension kat sini. So kalau you nak tulis kat sini, Allah, banyak pula chat masuk. Sabar kejap Okay, sorry, ada iklan sekejap tadi, ada kawan saya dia ajak main game. Okay, so contohlah kat sini apa benda tadi saya nak cakap. So untuk quality score, macam tadi saya tulis dekat sini, saya bagi tahu add rank, max PC kali quality score. So quality score ni pun ada juga saya explain bawah ni, formula quality score. So apa benda yang you patut buat. Okay, so tapi yang penting untuk iklan, you jangan sesekali menipu lah. Maksud menipu ni bukan menipu. Contohlah dalam website saya ni, kalau you perasan, dia tak ada tulis diskaun langsung tau. Okay, tak ada tulis diskaun langsung. Lepas tu face mask ni pula out of stock. Okay, so bila saya letak 50% diskaun, ada potensi iklan saya ni kena reject. Okay, so sama juga kalau saya buat dekat dalam website saya tulis 40% diskaun, tapi dalam Google Ads saya letak 50% diskaun, dia still boleh membuatkan iklan saya kena reject dengan Google. So dan selebihnya tu you kena buat you kena buat bagi sama dan dan website loading speed, benda semua tu penting lah. Dan yang make sure last kali adalah kat sini secure, connection is secure, which you kena apply SSL. Okay, you boleh guna Let's End Script. Kalau certificate you boleh tengok dekat sini, guna Cloudflare pun boleh, tak ada masalah. Okay, so itu juga. So pastikan website secure. Okay, ada HTTPS, okay, ada SSL, dan website loading tu pun laju. So the rest, quality score tu biasanya boleh naik 10/10. So dia tak susah. Okay, so itu saja. Korang ni tak ada soalan ke? Tak ada soalan langsung. Faham Power lah. Okay, saya buat dalam laju ni. So basically untuk video ni untuk orang yang dah biasa buat Google Ads lah. Kalau ada benda yang tak tahu kan, so saya pun tunjuk yang biasa-biasa je, which biasa ni yang complete lah untuk setup dan buat secara betul. Dan kalau you betul-betul nak tahu lebih detail lagi, step by step explanation yang lebih detail lagi dan lebih lama, sebab video ni berapa minit dah rekod. Okay, saya tak tahu, rekod dah 44 minit. Wow, lama. Okay, so kalau you nak buat nak tahu lebih lanjut lagi, you masuk website saya. Dekat atas ni ada video panduan. So ada Google Ads kat sini, you boleh tekan. Okay, so you boleh belajar sepantas 5 minit. Bukan belajar 5 minit belajar lama, tapi bila dah belajar nak buat tu sekejap je lah. Okay, so kalau saya tak ada explain dalam video ni, 5 minit tu memang boleh settle.
Okay, tapi nak optimize benda semua tu akan makan masa lah. Okay, so dalam ni saya ada ajar jugalah macam mana nak optimize iklan dengan keyword modifier. Very detail lah, very detail. So far bagi saya detail. So kalau nak belajar, you just boleh beli. Okay, RM87 je, murah je. So you tekan beli dan add to cart dan bayar je lah macam biasa. Okay, so itu saja. Jangan lupa untuk follow, like page, share video ni biar orang lain tahu juga. So janganlah makan seorang, tapi bahaya juga kalau nak share-share ni, sebab bila orang tahu, lagi banyak kompetitor kita nak, kalau you nak promote hand sanitizer lah, lagi banyak lah kompetitor. So dia orang akan bid harga. Kalau semua orang bid atas RM10, maksudnya kita pun kena bid atas RM10, which mahal. Bila mahal dia jadi tak relevan lah, sebab cost untuk sanitizer sekarang pun besar gila. Okay, you nak dapat supplier yang murah tu memang dah susah. Material untuk botol tu semua pun dah mahal gila. So saya tunjuk muka saya lah, senang kan. Okay. Okay, sebab ada orang kata muka saya jambu bila buat video. Okay, ada pun soalan, adakah Google Ads akan berubah-ubah macam Facebook Ads? Well, so far penggunaan guna Google Ads dan juga Facebook Ads, okay, bila saya gunakan dua-dua, saya dapati, okay, dua-dua ada pro and cons dia. Okay, so saya boleh kata kalau saya buat servis, okay, bidang business servis ni, saya akan gunakan Google Ads lebih berbanding dengan Facebook Ads. Okay, tapi kalau saya jual produk ke apa benda semua, saya akan prefer guna Facebook Ads lagi. Okay, tapi okay, nak kata bila soalan Wan Nurul Amirah, okay, dia berubah-ubah ke tak? Untuk Google, yes, dia ada berubah, tapi berubah dia tak sekerap macam Facebook. Facebook ni macam seminggu sekali dia berubah pun ada juga, sebab setiap kali saya cuba buat video, bila saya buat next video dia dah berubah. Bila saya siap satu video tu, dalam tempoh, contohlah saya buat saya edit lah apa benda semua, dia ambil masa seminggu. Bila saya buka balik, interface dia dah berubah. Dia ada tambah option ni lah, tambah option tu lah. So nak kata berubah-ubah, saya yakin Facebook memang akan sentiasa berubah, tak macam Google. So kalau Google ni dia berubah semua sekali. Okay, tapi dia ambil masa untuk next, dia nak ubah lah. Okay, sebab macam Google Ads pun sekarang ni, dia kalau dia tambah option pun dia tambah sikit-sikit je, dia macam tak effect sangat lah. Kalau nak belajar video panduan ke apa benda, dia tak macam, contohlah, kalau you beli video panduan Google Ads dengan video panduan Facebook Ads, kalau you tengok tarikh, kalau dia baru bulan lepas, okay, ada potensi Facebook rupa dia boleh berubah sikit. Tapi kalau Google, dia masih sama, dia masih relevan untuk 6 bulan, even setahun pun ada potensi dia akan stick kekal macam tu lah. Kalau dari segi algorithm, yes, both sama. Bagi saya sama, dia akan sentiasa berubah lah. Dia akan up to date, which one is the better, dia akan implement lah. Okay, which is good for us marketers ataupun business owner lah. Okay, ada lagi soalan tak? Okay, so pasal website tak ramai orang nak live tapi kalau Google Ads ni ramai pula, tapi tak adalah ramai sangat. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi ke tak? Ada lagi ke tak? Okay, saya bagi masa seminit untuk you tanya. Kalau tak ada, dalam masa seminit ni saya tengok tak ada, seminit, 2 minit lah. Okay, tak ada orang nak komen apa-apa, nak tanya apa-apa, saya ending live saya lah malam ni. Okay, so the next live, saya tak pasti saya nak bebel pasal apa. Okay, nak bebel pasal Facebook, saya tak nak, serius, saya tak nak langsung. Kalau nak bebel pasal apa benda lagi, copywriting
Copywriting bagi saya entahlah. Kalau you business owner and you faham you punya customer macam mana, should be copywriting tu no problem. Dan unless kalau orang yang hire saya tak tahu apa business dia macam mana, benda semua tu, saya nak fikir copywriting tu susah lah. Tapi kalau you sendiri yang buat business you tahu apa produk, benda semua. Oh, ada orang cari pasal, dia chat banyak-banyak. Okay, apa tadi saya cakap, dah lupa dah. Ada bunyi-bunyi tadi seru, saya lupa. So dah lah, that's it. Kalau ada soalan, just terus komen lah dekat posting ni, dekat video ni. InsyaAllah saya akan jawab. Just make sure tag nama saya, sebab kalau tak tag, takut saya tak sedar lah ada orang tengah tanya. Okay, so that's it. So saya harap sikit banyak membantu anda dalam krisis COVID-19 sekarang ni yang berlaku. Okay, so hopefully you guys is very well lah. Okay, bisnes semua berjalan dengan lancar. Just pastikan ada duit keluar dan masuk saja. Okay, yang penting kena ada duit lah. Kena jual something. Okay, so itu saja. So tak ada orang tanya, so saya tutup je lah. So bye, assalamualaikum.